Ya, saya ucapkan okey, untuk kamu hadir ke sekolah dan merasai keseronokan ke sekolah. Okay. Bila saya jadi pengarah anak-anak semua, ya, saya ada satu, bukanlah kata visi ke apa sangat, tapi ada satu perkara yang saya nak buat di sekolah-sekolah ni. Ya. Dan perkara ini juga dia selari dengan apa yang Kementerian Pendidikan Malaysia laksanakan, iaitu apabila mereka memansuhkan peperiksaan UPSR. Kalau tidak, anak-anak daripada tingkatan pula darjah 4 dah disediakan untuk menghadapi peperiksaan itu. Darjah 6 ada sekolah yang nak bagi budak-budak main bola pun tak boleh sebab kelas tambahan setiap hari. Seolah-olah kamu ni datang ke sekolah nak jawab periksa ya. Yang lain tak elok buat lah. Kalau kamu dapat semua A, itulah dia pelajar yang bagus, itulah dia pelajar yang akan berjaya dalam kehidupan dia. Begitu teruk sekali orang kata apa? Stigma yang diberikan dan dilaksanakan di sekolah-sekolah kita ni. Apabila exam oriented ni yang menjadi perkara yang utama. Jadi dimansuhkan UPSR itu. Jadi kalau anak-anak nak tahu, tanya siapa abang saya ada UPSR, saya tak ada. Maksudnya kementerian ni nak bagi kamu ni lebih seronok datang ke sekolah. Tak ada duk fikir kepada peperiksaan, tetapi kamu ni kena faham bahawa kamu kena menguasai. Sebab tu kamu ni tak ada A, tak ada B, tapi kamu ni dibagi TP, tahap penguasaan. Faham tak? Sebab tu kamu TP. Jadi saya harap di sekolah ini, apabila kamu naik ke tahap 2, tidak ada lagi pelajar yang TP1 dan TP2. Kalau ada TP1 dan TP2, maksudnya tahap penguasaan kita ni tak capai lagi. Mungkin naik darjah 4, baca pun merangkak-rangkak lagi. Ataupun boleh baca tapi tak faham apa yang kamu baca. Dan kita mengharapkan ramailah yang dapat TP5, TP6. Okey, supaya kamu ni boleh melanjutkan pelajaran ke sekolah-sekolah menengah yang hebat. Jadi kemudian diperkenalkan pula konsep sekolahku sejahtera. Macam saya kata lah, sekolahku sejahtera ni nak bagi budak-budak seronok lah main ke sekolah. Kan sebab tu saya tengok tadi macam-macam aktiviti dilaksanakan. Sebab kamu ni bukan saja belajar secara formal dalam bilik darjah, tetapi kamu ini juga belajar secara tidak formal dengan mengikuti program-program jota-joti lah, macam-macam lah sekarang ni. Sebab tu saya minta cikgu-cikgu untuk mapping pelajar ni. Jangan pelajar yang sama saja. Jota-joti pun dia, peniaga hari Sabtu ni pun dia. Ada budak yang tak buat apa-apa. Jadi kena tengok, ni budak ni dah melibatkan diri dalam apa banyak aktiviti, bagi peluang pada orang lain pula. Ya, sebab itulah sebenarnya keseronokan. Kan, saya kalau nak cerita nak bagi budak-budak seronok ni cikgu, sampai satu tahap, kalau hari ni lah saya bagi pilihan nak main sekolah ke nak pergi Taman Ulak. Taman Ulak ni kira tempat paling hebat lah tak boleh. Ataupun kata cikgu Hafiz kata, okey nak main sekolah ke nak pergi Aman Sentral tengok wayang. Aman Sentral lah apa? Awal lagi bangkit, silap-silap malam pun payah nak lena. Duk menggigau kan. Mak Kilau, nak cerita tengok Mak Kilau kan. Jadi bermaksudnya kalau macam tu, maksudnya sekolah ni masih lagi bukan tempat yang menyeronokkan untuk kamu. Ya, sebab apa? Saya ambil contoh lah di JPN ada kawan saya seorang, Ustaz Sabri nama dia pernah kerja di Australia. Dia kata kalau di Australia ni, kalau hari ni lah diberi pilihan, okey, anak kita ni nak pergi sekolah ke ataupun nak pergi amusement park. Amusement park ni taman liburan lah, taman tema, taman liburan. Budak-budak Australia, dia akan kata I want to go to school.
Dia kata dia tak mapi basement park. Pasal apa? Pasal di sekolah itu lebih menyeronokkan dia. Jadi saya kalau boleh nak buat sekolah-sekolah ni sampai tahap macam tu lah. Kan? Dan kenapa saya nak buat macam tu? Sebab saya nak kamu ini belajar, okey, dengan pelbagai program, belajar dengan keseronokan. Kan? Maka dengan itu, okey, kita sedang merancang lah macam-macam program lah, supaya kamu ni seronok. Dan di samping itu kita juga nak memastikan yang apa yang selalu Tuanku Aja Muda cakap ni, nak membina pelajar yang bermentaliti kelas pertama, nak membina rakyat yang bermentaliti kelas pertama ni. Rakyat ni kalau nak cerita mentaliti kelas pertama ni, tua-tua macam kami ni tak boleh nak bina lah. Apa yang ada itulah yang kami bawa. Tetapi kamu ni adalah kumpulan yang akan dibina mentaliti kelas pertama. Apa mentaliti kelas pertama ni? Macam orang Jepun. Negara dia tak ada sampah, sungai dia bersih, dia hormat orang yang lebih tua, dia tak mencuri. Letaklah handphone yang mahal iPhone 14 atas ni pun you mai balik lepas 3 jam, ada lah di situ. Itu dia mentaliti kelas pertama. Dia punya tone. Kalau mentaliti kelas pertama ni, dia tak ada palang anak-anak. Tapi tak ada palang pun dia masih berhenti lagi. Dan dia akan bayar tone. Kalau kita cuba betul tak ada palang, jangan kata Cikgu Hafiz, saya pun belah itu lah. Maksudnya mentaliti kelas pertama ni dia hebat. Kan tak payah orang suruh, tak payah orang nak saman dia, tapi dia buat benda tu sebab pada dia ini adalah benda yang baik untuk generasi dia, rakyat dia. Jadi untuk tujuan itu kita akan melancarkanlah satu branding, satu brand, satu jenama yang kita akan namakan sebagai #09 Kids Character. Karakter pelajar negeri Perlis. Di Johor ada karakter. Itu kami pergi ke Keluang bersama dengan Cik P. Berbesar Keluang tu tunjuk, dia kata di Johor ada karakter negeri Johor. Rambut macam ni yang semua kan. Tapi di Perlis ni karakter yang kita nak bina adalah karakter yang ada positif. Perkara-perkara yang positif. Okey? Antaranya apa? Bagi salam. Benda yang simple-simple dalam kehidupan seharian kita, tapi kita tak buat. Bagi salam kepada orang yang lebih tua. Awak ada apa-apa masalah? Kita pekat sejuk tak kecil. Okey lah. Bagi salam pada orang yang lebih tua. Contoh ialah bukan yang tua ni cikgu, tetapi kalau darjah 1, siapa lagi yang tua pada dia? Darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Bagi salam pada kakak-kakak dan abang. Jaga kebersihan. Kita tak mahu ada sampah-sampah. Kalau ada sampah pun, dia jadi automatik, dia akan kutip sampah tu. Kalau pergi ke kantin, bukannya makan, lepas tu tinggal je pinggan atas meja, tetapi kita bawa pinggan tu, buang sisa-sisa makanan dan kita letakkan pinggan tu di dalam besen ke apa-apa. Benda yang simple, yang basic, tetapi kita tak buat. Pasal apa kalau kita pergi IKEA, kita boleh tolong kemaskan pinggan? Pasal apa kalau kita makan kedai mamak maplai tu, kita tak boleh tak boleh nak kemas pinggan? Kan, inilah benda-bendanya yang kita nak cuba buat. Dan insyaAllah kita akan lancarkan di semua sekolah negeri Perlis. Dan di sekolah yang saya main ni, of course lah, akan melancarkan perkara tu. Tetapi yang pentingnya selepas ini, budaya itu kamu praktikkan. Okey, jadi saya melihat sekolah ini, apabila membesar lama pencin, maka saya nampak kami di JPN ni perlu membawa seorang pemimpin sekolah yang berpandangan jauh. Jadi cari, nak bawa rusak baru ke, nak bawa yang lama ke, macam mana ke, lah nampaklah Cikgu Hafiz ni, nampak dia pun dah lama dah di sekolah Kampung Salam. Nampak dia juga bekas mantan pelajar sekolah ini.
Nampak dia juga dulu adalah orang kuat dalam sukan bola baling. Okay, jadi kita bawa seorang guru besar yang hebat untuk sekolah Seri Perlis. Dengan harapan semoga kerjasama daripada cikgu, kerjasama daripada pelajar, dan kerjasama daripada ibu bapa akan dapat diberikan pada Cikgu Hafiz. Jadi saya cakap ni bukan pasal dia kawan saya, bukan pasal dapok, temu dapok tu. Ini cakap profesional, cakap saya sebagai pengarah. Bukan main pilih-pilih, main ambil. Memang kita tengok apa potensi yang ada untuk dibangunkan di sekolah ini. Dan saya tengok sudah ada berbagai-bagai perkara ataupun program yang dibawa masuk di sini, dan saya percaya ini akan melahirkan kegembiraan kepada para pelajar, kepada cikgu-cikgu. Tak tahulah gembira tak gembira bila banyak program ni, tapi you have to enjoy yourself dulu. Cikgu buat kerja kena gembira. Kalau tak gembira, dia stres, dia nak pencen lawan. Saya bila cikgu nak pencen lawan ni, saya tak pernah tak sokong. Saya sokong. Jadi itulah yang kita harapkan akan berlaku di sekolah Seri Perlis ni. Dan sekolah Seri Perlis ni juga pernah, kalau kamu nak tahu, melahirkan seorang pemain hoki kapten Malaysia yang hebat. Dan saya rasa ada lagi kot dia punya, ada macam apa ada Tengku Ahmad Tajuddin, kapten hoki Malaysia. Boleh tengok tepi ni, hebat. Pernah melahirkan, dan saya mau lepas ni anak-anak yang ada di sini juga hebat seperti mana Tengku Ahmad Tajuddin. Bukan dalam hoki lah, dalam banyak-banyak perkara lah boleh hebat. Kalau pengakap tadi, saya ulah-ulah itu dapat pengakap dia aja. Rambu lah, belum lagi Kingscout lah. Kingscout tu tengok kan. Maksudnya kalau tadi kita tengok pengakap ni aktif, kalau habis darjah 6 ni, mesti yang level paling tinggi sekali kamu dapat. Dan kamu kena target apabila tamat sekolah menengah, kamu adalah King Scout, pengakap diraja. Pengakap diraja ni dia akan terima anugerah daripada raja, daripada raja. Dan dia adalah pengiktirafan yang paling tinggi, dan memang hebatlah pengakap diraja ni. Jadi saya harap yang 40 orang tadi tu dan yang lain-lain tu ada satu kita katakan target untuk menjadi pengakap diraja. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya nak sampaikan kepada para pelajar semua. Dan saya harap kita pun dah banyak bantu sekolah ni. Kita buat pagar baru, kita dah untukkan bangunan lama tu, kita repair rumah yang itu ni macam rumah hantu SMI. Kita repair lah banyak-banyak benda tapi yalah kita pun bukan ada duit sangat, yang mana kita mampu kita repair supaya sekolah ni nanti kalau ada seorang mai daripada luar, ada seorang mai daripada luar, kalau kita kata anak encik saya nak hantar ke sekolah Seri Perlis, dia akan menerima dengan hati yang terbuka. Law ni orang sikit lah. Kalau dulu lah, kalau ada budak daripada luar, kita kata sekolah Senar, sekolah Seri Indra, sekolah Jalan Raja penuh, hantar mai Seri Perlis, dia kata boleh ke ejah-ejah juga nak pergi sekolah Senar. Jadi bermaksudnya pada masa dahulu ni, pooling factor untuk orang hantar anak ke sekolah ni masih belum kuat. Jadi saya harap dengan apa yang dibuat ni, pelbagai pembangunan, pelbagai program ni, lepas ni kalau kita hantar budak ke sini, dia tak boleh cakap banyak lagi. Sebab sekolah ni juga sama hebatnya dengan sekolah-sekolah lain dalam kawasan Kangah. Bagi satu tepukan untuk kita. Disebabkan kamu nak jadi orang hebat, saya nak test kamu lah, nak uji kamu. Jadi mereka ni cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Inggeris, cakap Arab, hebat. Itu pun dah cukup hebat dah. Saya boleh lah bahasa Melayu ni, siapa bagi cakap Melayu ni, ambil IC balik lah kan, tahu longkang lah. Bahasa Inggeris boleh lah sikit-sikit. Bahasa Arab ni yang tu saya perah sikit lah.
Kalau bahasa siap, nick-noy. Boleh sikit-sikit. Kan? Hebat. Yang baca doa tadi pun hebat. Saya tak pernah lagi tengok orang baca doa tu steady ya, tak ada pegang teks apa pun. Tanya adik, saya harap akan jadi orang yang hebat satu hari ni. Yang baca ikhlas. Walaupun dia tengok saya dia gagak sikit hari ni, tapi dia masih lagi meneruskan dengan keyakinan yang tinggi. Akhirnya dia habis juga ikhlas. Tanya. Menjaga pelajar-pelajar dengan begitu baik. Jadi sebenarnya ini adalah tanda-tanda awal sekolah ni akan jadi sekolah yang hebat. Sama hebat dengan sekolah-sekolah lain. Maksudnya di Perlis ni tak ada sekolah ni hebat, sekolah ni sederhana, sekolah ni apa cerai, tak ada. Semua hebat. Jadi saya nak uji lah hebat tak hebat. Okey, macam apa yang saya nak uji? Saya akan sebut SK Seri Perlis. Ataupun saya sebut Seri Perlis salah. Seri Perlis, kamu kena angkat tangan dan sebut 3 kali. Power 3 kali. Boleh? Boleh kan tak? Seorang ya? Boleh kan tak? Dan saya akan bagi TP. Saya akan bagi tahap penguasaan. Kalau tak dapat 6 sampai esok lah buat. Okey, sedia? Sedia, cikgu-cikgu pun kena buat sekali lah. Baru kita ni satu pasukan. Okey, sedia? 1, 2, 3. Seri Perlis! Cikgu, baru TV 4 je kalau. Jauh lagi. Kita TV 4 pun tak mau. Tadi saya kata kita tak mau TV 1, TV 2. Tapi sebenarnya, apabila masuk darjah 6 ni nak keluar pada sekolah ni, TV 4 pun kita tak mau. Kita mau TV 5 dan TV 6 je. Takat kamu buat tadi ni, dapat TV 4. Pasal apa? Satu, suara tak kuat, tak sama. Yang keduanya, angkat tangan tu dia tak padu. Saya beritahu lah, angkat tangan straight. Ni ada yang angkat power. Tak boleh, macam tu tak boleh. Ni bukan budak Seri Perlis. Ni bukan budak Seri Perlis. Budak Seri Perlis power. Macam tu. Boleh? Okey, sedia? 1, 2. Seri Perlis. Okey. Sikit je lagi. Naiklah satu TV 5. Satu lagi kita nak dapat TV 6. Saya nak balik dah ni. Saya ada mesyuarat sekali lagi. So saya perlukan energi apa yang kamu buat ni. Saya perlu buat balik. Esok nak pergi mesyuarat di Melaka. Lepas tu nak pergi mesyuarat di KL. Semua saya nak energi tu. Okey, last paling power punya. Saya nak tengok tahap penguasaan 6 punya. Okey, sedia? Okey, 1, 2. Seri Perlis. Boleh lah aku usap. Boleh lah. TV 6 lah semua kalau macam tu. Jadi pastikan semangat. Okey. Jadi pastikan semangat yang ditunjukkan ini ya dibawa dalam kehidupan kamu di sekolah ni. Yang macam saya kata tadi, ya, pastikan kamu rasa seronok di sekolah. Kan, dengan menyertai aktiviti-aktiviti ini semua. Pastikan kamu menjadi pelajar negeri Perlis yang ada karakter yang positif tadi, macam orang Jepun tadi yang saya katakan. Dan akhirnya pastikanlah kita sama-sama membawa kejayaan kepada sekolah kita. Kan, kita tak mau sekolah kita ni jadi second class school ke apa-apa. Tak mau lah. Saya tak mau dah benda tu. Dan saya tengok kita sedang menuju ke arah itu. Tadi pun cikgu ni bawa saya ke 2 bilik darjah tu. Maksudnya dah mula lah tu. Dah mula dah sesuatu yang positif. Hari Sabtu ni pun ada apa? Jualan-jualan untuk expo Kalis masa depan. Itu semua adalah petanda-petanda awal lah. Dan saya harap Cikgu Hafiz akan dapat membawa kembali kegemilangan sukan bola baling di sekolah ini yang pada satu ketika dulu. Dan saya juga nak beritahu bila saya masuk tadi
saya cukup ada satu kenangan lah di Padang ni. Sebab dulu saya pernah main bola sepak final kawasan Kangak. Masa tu saya sekolah Stella lawan dengan sekolah Putra. Kan, jadi adalah kenangannya, tapi Padang ni jadi kecil lah, dulu Padang ni besar. Kan, jadi saya nak kamu juga aktif dalam bidang sukan, dalam bidang curriculum dan sebagainya. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kepada cikgu-cikgu, terima kasih kepada pengawas dan kalau bila konflik, saya Assalamualaikum.